Okay, boleh nampak? Boleh, boleh. Boleh Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat menyambut bulan Ramadan. Dah hari ni hari ke-11 dah ni. So saya harap semua dapat puasa ni elok lah. So semua sekarang ni semua dekat rumah dah. Ada tak yang terkandas lagi kat mana-mana? Hello? Rasanya setakat ni semua kat rumah kot. Semua kat rumah dah Ah, Okay lah. Syukurlah. So kalau ikutkan kita ni sekarang ni dah musim dah stage PKP yang keempat. So mungkin ada negeri yang dah memang ada kelonggaran sikit lah. Tapi ada certain negeri yang masih lagi nak stay dalam PKP PKP lagi, dia tak nak PKPB. Bersyarat tu dia tak ambil. So tak apalah, yang mana-mana pun kita ni sama-sama lah. Kita pun tak tahu yang mana satu siapa dia yang sihat, siapa dia yang sakit. So harap tempat yang paling selamat sekarang ni dalam rumah, maintain lah duduk dalam rumah. Jangan duduk pergi merayau apa semua pula Okay, so hari ni adalah kita akan tengok chapter yang paling chapter terakhir kita dalam PDT 102, iaitu thermofluid punya chapter. Kita ada dalam chapter yang terakhir, iaitu chapter Bernoulli equation. So kalau ikutkan Bernoulli equation ni, dia untuk dalam subjek fluid mechanics, kita ada macam-macam equation yang kita ada sebenarnya. Kita ada, kalaulah saya boleh, first kali kita ada sekarang ni kita tengok Bernoulli equation. Kita Bernoulli equation yang topik kita sekarang ni lah. So dalam fluid mechanics ni juga kita ada yang paling orang kata komprehensif yang digunakan oleh CFD untuk analisis real behavior of the fluid. Dia akan gunakan Navier-Stokes equation. So kita ada juga equation yang mana yang boleh dikatakan sebagai sama juga dengan Bernoulli equation, iaitu kita ada juga sebagai Euler equation. So macam-macam equation yang kita ada sekarang ni sebenarnya. So satu equation ni ada dia punya kegunaan dia, ada dia punya assumption dia, dan ada juga dia punya kat mana kita nak guna. So untuk Navier-Stokes equation ni adalah kegunaan dia untuk CFD ataupun untuk buat simulation. Yang ni kebanyakannya guna untuk CFD. So yang ni adalah kebanyakannya guna untuk kita akan discuss hari ni. Hari ni kita akan discuss, dan Euler equation kita tak akan sentuh lah. Yang ni Euler equation dengan Bernoulli equation ni adalah simplification daripada Navier-Stokes equation. So orang kata apa, so kita kena tengok lah kita ni nak guna macam mana. Okay, so okay, kita pergi ke topik seterusnya, slide seterusnya. Okay, so kat sini okay, so kat sini adalah kalau kita tengok kat sini, understand and use the limitation of the Bernoulli equation and apply it to solve the variety of fluid flow problem. So ini adalah outcome ataupun objektif yang kita akan discuss hari ni lah. So untuk Bernoulli equation ni, dia ada limitation. Dan juga dia ada application juga. Walaupun even dia ada limitation, dia still juga ada application. Kita kat mana yang kita akan gunakan konsep Bernoulli equation ni. Okay, so to solve a variety fluid flow problem. So variety fluid flow yang macam mana yang kita akan
apa itu yang kita akan tengok lah. Okay, so sekarang ni kita ada, ini adalah yang introduction kepada Bernoulli equation. So Bernoulli equation ni adalah approximate relation between pressure, velocity dan juga elevation. So elevation ni adalah, sekejap kita akan tengok apa yang dikatakan dengan elevation. Dan sebenarnya dia hanya valid pada keadaan steady flow, incompressible flow dan juga di mana kita ignore friction force are negligible. Maknanya kita tengok kita abaikan frictional force ni. So frictional force ni kalau kita abaikan, dia sebenarnya flow yang macam mana? So kalau sebelum ni kita tengok dalam chapter 4, dia adalah flow yang dikatakan sebagai inviscid. So kat sini kita tengok despite its simplicity, it proven to be very powerful tool in the fluid mechanics. Walaupun kita cakap frictional force ni kita abaikan, tapi sebenarnya Bernoulli equation ni still lagi valid dalam keadaan-keadaan tertentu yang boleh kita gunakan untuk ada 2-3 alat yang mana even though sampai ke hari ni digunakan untuk measure ataupun mechanical punya equipment menggunakan konsep Bernoulli equation ni. So Bernoulli equation ni approximate typical use for flow region outside of the boundary. So yang ni region ni sahaja valid untuk boundary condition. Untuk Bernoulli equation. So kalau kita tengok dalam chapter 4 sebelum ni, ini adalah saya ambil daripada chapter 4. So ini adalah chapter 4 yang kita tengok dulu. So kita ada dua region, iaitu viscid region dan juga viscous flow. So untuk kita kat sini pun dah ada definition. Apa yang dikatakan dengan viscous flow, apa yang dikatakan dengan inviscid. So Bernoulli equation hanya valid untuk keadaan ataupun situation macam ni sahaja, iaitu inviscid flow saja. So region yang ni Bernoulli equation tak boleh, tak valid. So ini hanya valid untuk Bernoulli equation. So Bernoulli equation hanya pada rigid inviscid flow region. So inviscid flow region ni kat sini dia punya definition dia, yang mana kita dah discuss sebelum ni dalam chapter 4. So the flow originally okay, yang ni yang mana kita dah tengok dah lah dalam chapter 4. Okay, so apa yang dikatakan dengan Bernoulli equation? Apa yang dikatakan dengan equation tu? So equation tu sebenarnya ini adalah yang dikatakan sebagai Bernoulli equation. So saya rasa macam dengan kalau nak derive tu dia punya panjang lah. So derivation dia adalah datang daripada continuity equation dan juga derive daripada momentum equation. So selepas kita consider beberapa assumption, after consider a few assumption, so akan dapat ini adalah dia punya equation dia. Dan equation ni adalah constant along the streamline. Apa yang dikatakan dengan streamline? Jadi kita akan tengok apa yang dikatakan dengan streamline ni. So Bernoulli equation ni adalah between on, bila kita tengok streamline kita akan faham apa yang statement ini ni. Okay. So ini adalah teori yang dikatakan dengan Bernoulli equation lah. So kalaulah kita tengok kat sini, dikatakan adalah boleh measure untuk between two line. So kalaulah sekiranya ini adalah kita punya line, kalaulah kita ambil line ni So Bernoulli equation hanya valid di sini. Contohnya ini adalah kita ambil line A kat sini. Yang ni line A. So kalaulah sekiranya kat sini kita namakan sebagai point 1 dan di sini kita namakan sebagai point 2. So along this line adalah Bernoulli equation adalah constant.
So point 1 dan juga point 2 hubungkan dia punya relation dia adalah ini. Tiganya tadi macam yang saya cakap tadi. Okey, kita ada ni. Ini adalah point line A. Kat sini adalah point 1. Kat sini adalah di sini adalah point 2. So point 1 ni ini adalah dia punya represent dia. So point 2 ini adalah dia punya represent dia. So this relation adalah the value sepanjang ni adalah Bernoulli equation adalah constant. Okey, itu yang dimaksudkan dengan equation between 2 points on the same streamline. Maksud katanya ini adalah streamline A di sini. Kalau lah streamline B pula, apa sama juga A maybe tak sama dengan B. Tapi point 1 is equal to point 2. Okay. So ini adalah dia punya summary, dia punya apa yang dikatakan dengan maksud untuk setiap variable. So ini adalah static pressure. Ini adalah velocity, ini ada density, velocity, dan juga ini H ni adalah elevation ataupun height, ataupun nanti kita akan discuss detail. G ini adalah gravity, ini adalah density. So samalah disebab equal. So tetapi sekiranya kita berada dalam keadaan incompressible iaitu density adalah constant. So ini pun kita dah discuss dalam chapter 4. Incompressible, yang mana incompressible flow ni incompressible flow ni dalam keadaan Mach number less than 0.3. So itu kita dah tengok dalam chapter 4. Okay. So ini adalah dia punya setiap dia punya meaning untuk setiap satu term ni. So ini adalah represent dikatakan dengan flow energy, ini adalah kinetic energy, dan juga ini adalah potential energy. Okay. So sekarang ni kita tengok Bernoulli equation can be viewed as a conservation of the mechanical energy principle. So kita ada macam-macam energy principle. Kita ada kinetic, kita ada thermodynamic, kita ada macam-macam conservation of the energy. So Bernoulli equation ni kita boleh katakan sebagai conservation of the mechanical energy principle. This is equivalent to the general conservation of energy principle for resistance do not involve any conservation. Okay. So yang ni adalah dia nak terangkan apa yang dikatakan dengan mechanical energy equation lah. So di sini kalau kita tengok mechanical energy dan juga thermal energy conserve separately. So kita tak boleh. So kalau kita tengok kat sini dia tak berkait dengan kalau lah thermal ni adalah lebih kepada kita akan refer kepada temperature. So yang ini nanti kamu akan tengok dalam thermodynamic. So iaitu thermodynamic yang mana kita ada discuss chapter 1, 2, 3. So chapter 1, 2, 3 tu kita fokus kepada thermodynamic. So sebab tu walaupun dia sebenarnya berkait, tapi sebenarnya untuk Bernoulli equation ni dia tidak boleh tengok kepada thermal energy. So apa yang dikatakan dengan streamline. Okay, streamline ni apa yang dikatakan dengan streamline adalah sekiranya macam yang saya cakap tadi, ini adalah bayangkan ini adalah satu line. So A adalah streamline A. So dia bergerak di sini dalam line yang sama. So Bernoulli equation adalah kita assume kan contohnya partikel ini adalah macam contohnya ada satu body ke sini.
So ini okey, dia akan pergi. Okey, ini adalah, so ini contohnya partikel ni saya represent kepada bentuk empat segi. Yang ini kepada bentuk segitiga. Okey, so yang ini bentuk circle. So yang ini dia moving. Okey, so yang ini adalah streamline untuk rectangular. So ini juga ada, ini pula adalah untuk triangle. So ini adalah A punya streamline, streamline B and juga streamline C. So kita representkan streamline ini adalah line yang mana partikel yang sama moving melalui sesuatu body. So itu adalah kita katakan sebagai streamline. So disebabkan itu streamline A dia punya Bernoulli equation adalah constant. So untuk B dia punya Bernoulli equation adalah constant. Tetapi Bernoulli point A tak sama dengan point B. Contohnya di sini, condition di sini takkan sama condition di sini. Condition A1 dia tak sama dengan, kalau lagi sini kita ada panggil B1. Okay. So kalau di sini, kalaulah the streamline are often used to represent the path ataupun laluan of the fluid particle. Steady flow is often called streamline flow. So ini adalah yang dikatakan dengan definition. Tadi kita dah tengok dah ini. Flow energy, kinetic energy and potential energy. Ini adalah dia discuss, saya nak terangkan lagi sekali apa yang dikatakan dengan maksud untuk setiap term ni. So yang ni apa maksud dia, yang ni apa maksud dia, yang ni apa maksud dia. So kita boleh tengok kat sini lah. Untuk yang ni adalah static pressure, not incorporate any dynamic effect, sebab dia hanya static kat sini, dia hanya satu term saja di sini yang tak represent apa-apa term lain. So ini sebab kita ada velocity, yang ni direct ni kita akan tengok kepada kinetic energy ataupun dynamic pressure. Yang ini adalah kita akan tengok kepada potential energy ataupun hydrostatic pressure. So ini adalah pressure, static pressure. Ini adalah dynamic pressure. Ini adalah hydrostatic pressure. Okay, so ini adalah one of the dia punya kegunaan dia, iaitu okay, kita tengok dulu apa yang dikatakan dengan equation ni. Ini apa sebenarnya guna di mana? Yang kita katakan sebagai pitot static probe ni. So yang ini adalah digunakan untuk measure kelajuan kapal terbang. Ini yang dikatakan dengan, even though sampai ke hari ni, yang ni adalah, kalau sekiranya kamu pernah naik kapal terbang, kamu naik Asia lah selalunya mungkin, sebelum kamu naik tangga tu, kalaulah kamu jeling-jeling kat tepi ni akan ada equipment macam ni. So equipment ni lah yang mengukur kelajuan kapal terbang. So mengukur kelajuan kapal terbang ni menggunakan konsep Bernoulli equation. So ini adalah yang dikatakan menggunakan konsep Bernoulli equation. So sekarang ni macam mana boleh dapat macam ni? Ini adalah velocity kelajuan kapal terbang yang mana kita duk naik sampai ke hari ni menggunakan konsep Bernoulli equation. So ini. So kalaulah saya boleh gambarkan dekat sini. So kat sini ada. Okey. So kalau kita tengok di sini. So di sini kita namakan sebagai point 1 dan di sini kita letak sebagai point 2 dalam satu streamline lah sini. Okay, ini salah satu streamline. Di sini adalah point 1 dan di sini adalah point 2. So point 2 ni di sini adalah dia punya velocity stagnant.
So velocity stagnant. So bayangkan kalau kita berkelajuan, so di sini velocity dekat sini ni, velocity di sini bila dia bersentuhan ataupun langgar insiden dengan pitot tube yang ni, pitot tube ni, surface depan ni, dia punya velocity akan kosong. Itu stagnant. So kita menggunakan konsep thermodynamic lah, konsep Bernoulli equation. Okey. So jadi kita tengok di sini. Di sini adalah pitot tube. Pitot tube. So ini adalah point yang kedua, yang ini adalah point yang pertama. Point A and juga point B. So kita menggunakan Bernoulli equation. So Bernoulli equation, apa Bernoulli equation yang kita guna? Iaitu pada point 1 P1, okay, static pressure, ini adalah dynamic pressure, dan ini adalah hydrostatic pressure. So ini adalah pada point 1, ini adalah pada point 1. So untuk pada point 2, static pressure 2 lah. Okey. So apa lagi yang maklumat yang kita ada di sini? So di sini adalah dia punya velocity adalah 0 sebab dia stagnation. So di sini adalah yang ni adalah 0. So bila kita tengok di sini, dia punya height ini, height 1 dengan height 2 kita can be assumed as sama. So maksud dia di sini dan di sini kita boleh cancel. So apa yang tinggal? P1 sama juga dengan P2. So P2 ni adalah stagnation punya pressure. So kita boleh, kalau kita susun balik, P stagnation sama dengan P. Okey, ini adalah yang dikatakan sebagai dia punya fundamental equation. So sekiranya kita nak cari halaju ataupun kelajuan kapal terbang, kita akan rearrange bersamaan dengan V stagnation minus P over, so ini adalah V kelajuan yang kita represent sebagai kelajuan kapal terbang. So kiranya kita tengok balik di sini. So itu adalah yang tadi yang saya proofkan adalah yang ni. So yang ni yang kita namakan sebagai V yang mewakili sebagai kelajuan kapal terbang. So dia juga boleh diaplikasikan ataupun boleh di-apply di sini. Kiranya kita nak measure kelajuan fluid di dalam tube ataupun apa-apa, so kita akan tengok menggunakan konsep Bernoulli equation, daripada Bernoulli equation. So inilah yang saya dah explain tadi. So itu adalah salah satu yang dikatakan sebagai application dalam Bernoulli equation. So kita juga sebenarnya boleh digunakan untuk nak measure macam ni, dalam keadaan macam ni. Ini adalah di antara application yang kita guna sebagai mechanical equation, kita nak solvekan yang berkaitan dengan fluid mechanics. So ini adalah for example water discharge daripada large tank ataupun spring water. So inilah yang mana kita guna Bernoulli equation untuk measure
untuk cari kita punya properties. So kat sini saya nak discuss sikit berkaitan dengan limitation daripada Bernoulli equation. So Bernoulli equation ni valid dalam keadaan steady flow sahaja. So tadi kita dah discuss dengan Bernoulli equation ni valid dalam in-viscid ataupun frictionless flow. Iaitu kita assume tak ada friction, iaitu velocity dia tak loss kepada friction. So kita assume kan sebab tu Bernoulli equation ni valid dalam keadaan yang mana kita assume dia tak ada viscosity. No shaft work, incompressible flow, iaitu yang masa saya dah explain tadi, dalam keadaan dia punya Mach number less than 0.3, no heat transfer, okay, flow along the string line. So tadi yang saya dah explain, di mana katanya point 1 dan juga point 2, along the string line ini sahaja dia valid untuk Bernoulli equation ni valid. Okay, so saya nak discuss satu problem yang mana kita menggunakan Bernoulli equation. So yang ni. So yang ni kamu boleh refer kepada chapter 6 punya homework, soalan nombor 16. Yang ni dia punya soalan nombor 16. So kamu boleh refer lah. Okay. So kat sini kita ada pressurized tank yang mana dia punya orifice yang ni orifice dia adalah 10 cm. So ini adalah orifice 10 cm. At the bottom where the water discharge to the atmosphere. So ini water akan discharge. So the water level is 2.5 meter above the outlet. So ini adalah dia punya ketinggian water level 2.5 meter. The tank air pressure above the water level is 250. Ini 250 dia punya pressure. And then kita boleh kata pressure, and then di sini adalah 100 kilopascal. Okay, frictionless. So that means kita boleh menggunakan Bernoulli equation. Okay, so kat sini kita mana point 1, mana point 2. So kalaulah saya assume di sini adalah point 1 dan di sini adalah point 2. So kita start dengan Bernoulli equation punya okay, static pressure, dia punya term untuk dynamic pressure dan juga term untuk hydrostatic pressure. Ini one ni. Okay. So ini represent kepada point 1, ini represent kepada point 2. Okay. So sekarang ni kita start tengok apa yang sebenarnya kita boleh simplifykan daripada kita punya equation. Okay, apa yang kita boleh simplify? Okay, so sekarang ni sekiranya kalaulah kita fikir logik lah kan, dari segi common sense, kat sini halaju kat sini akan tinggi. Dan sebenarnya determine the initial discharge water rate from the tank. Maksud katanya di sini yang kita nak cari dia punya discharge. Discharge ni maksud katanya kita nak cari volume rate ataupun volume flux. Dia punya equation dia adalah, so A ni adalah area dan V ni adalah velocity. So maksud katanya kita kat sini adalah V2. So inilah. So kalau kita tengok kat sini, pressure kita ada dua-dua pressure. Pressure di sini kita ada, pressure di yang ni pun kita ada. So height pun kita ada. So yang kita tak ada V1 ni. V1 ni kita tak ada. V1 apa V1? So sebab tu saya cakap tadi, dari segi common sense, V1 ni sebenarnya usually kita assume
adalah 0 sebab biasanya kita biasanya akan assume ataupun biasanya kat sini dia punya velocity, dia punya water kat sini akan turun kat sini akan laju. Di sini akan terlalu slow. So sebabkan situ kita assume di sini adalah kosong. V di sini adalah kosong. So disebabkan situ yang ni kita boleh eliminate. Okay, so kalau kita rearrange balik, so kita nak cari yang ni. Yang ni kita nak cari. So sekiranya kita rearrange dulu equation ni. So P2 minus P1. So yang ni, yang belah sini semua kita bawa ke sini. Yang ini adalah untuk static pressure plus ini untuk dynamic pressure plus dengan rho G H2 tolak H minus by H1. Okay. So kita nak cari V2. So kita simplifykan lagi V2 kuasa 2. Yang ni 2 P2 minus P1. Yang ni dengan ini makna kata yang ni V. Oh, ini tak ada dah. So yang tinggal cuma 2 G H2 minus H1. Okay, betul. Okay, so sekarang ni kita simplifykan lagi. Sekiranya kamu boleh simplify. V2 equal to P2 minus P1 plus 2G H2 minus H1. Okay, so lepas tu kita insert dia punya value. Okay, P2 adalah 250 minus 100. Ini adalah dalam keadaan kilopascal. Rho ni saya ambil 1000. Okay. Lepas tu 9.81 H2 minus H1. So H2 minus, kalau lah di sini kita tengok H2, ini adalah H1, ini adalah H2, H2 minus H1, makna katanya different. So different ni adalah 2.5 meter. So di sini adalah 2.5. So kamu akan dapat equation, kamu akan dapat dia punya last sekali jawapan adalah 18.7 meter per second. So ini baru velocity. So kita nak cari volume flux. So V dot equal to A di sini area, cross sectional area times dengan velocity V2. So kamu carilah area di sini. Area di sini kamu boleh menggunakan equation V2 adalah 18.7. So dia punya end up last sekali dia akan jadi meter cube per second. Okay. Boleh dah ni?
So itu adalah yang application yang mana kita menggunakan Bernoulli equation untuk solve mechanical punya issue, mechanical problem. So dengan syarat apa yang kita tengok di sini, satu frictionless. So kita assume di tepi-tepi ni tak ada friction di sini. Walaupun dalam keadaan yang real situation tak ada jadi macam tu, sebab tu kita negligible, kita neglecting the frictional effect. Dan juga dia punya kelajuan yang ni V di sini ni adalah dalam keadaan kalau kita calculate Mach number less than 0.3. Okay, so itu adalah yang dikatakan dengan application Bernoulli equation untuk solve mechanical problem. So itu adalah apa yang saya nak discuss hari ini. Untuk topik untuk hari ini saya akan sediakan satu macam biasalah mini assignment. Saya akan upload dalam hari ini. So saya akan minta kamu submit sebelum hari Jumaat. Last kali hari Jumaat lah. So sebabkan dia jadi isu masih lagi dalam perbincangan sebab kita sekarang ni 100% coursework. So makna katanya tak ada final exam apa semua. So sekarang ni saya masih lagi dalam perbincangan untuk nak release kata apa? Markah tu, makna katanya sebelum ni untuk final exam yang ada subjek final exam, kita sebelum ni kita ada 2 part, iaitu part semi continuous assessment, iaitu assignment apa semua, dan juga final exam. Biasanya kita releasekan final exam punya part selepas meeting. Kita akan meeting dulu di peringkat fakulti dan juga di peringkat universiti, baru kita akan release yang tu yang kamu dapat markah, dapat grade A, B, C, A minus apa semua. Tapi sekarang ni dah 100% coursework. So nanti kita akan bincang. Sebab tu sekalaulah kamu nampak dalam Google Classroom kamu tak ada markah apa-apa lagi. Sebenarnya saya dah start marking. Cuma saya tak update lagi dalam sistem. Sebab ada falsafah kata nak kena tunggu dulu. Tunggu bagi settle semua dulu baru kita akan release. Maknanya katanya release selepas meeting. So tak apa, kamu buat kerja kamu. InsyaAllah saya akan tengok yang mana terbaik supaya kita boleh. So saya faham macam ni kan. Ada juga yang mana tak boleh, tak ada internet, tak ada akses internet apa semua. So atas consideration semua faktor tu, saya akan buat justifikasi terbaik lah untuk tengok macam mana subjek thermofluid ini punya markah. So yang penting kamu buat je 4 bahagian yang sepatutnya kamu kena buat sekarang ni. Maksud saya kalaulah kamu diminta untuk hantar assignment sebelum hari Jumaat ataupun last kali hari Jumaat, kamu hantar je. So yang selebihnya tu sekiranya ada apa-apa masalah, saya akan PM tepilah dengan student-student yang ada isu. So saya sekarang ni assume semuanya ada internet. Dia punya speed internet semuanya okey. So bila real thing kadang-kadang benda tu tak seperti yang dirancang. So benda tu yang sekarang ni saya nak tengok dulu macam mana kita punya performance kamu. So kamu sebenarnya ada lagi satu PBL report, iaitu problem based learning report. Tapi saya tak nak kasih lagi, saya tak nak bagi lagi. Saya nak tunggu keseluruhan settle dulu. Maknanya kata assignment kamu dah siap, semua dah siap. So nanti barulah saya akan releasekan kamu punya saya minta kamu buat report yang kedua. Okey, itu saja dari saya. So ada apa-apa masalah? Tak ada. Dekat ni tak ada soalan. Okey, so kalau tak ada soalan, itu saja dari saya. Okey, so ada apa-apa yang nak bertanya berkenaan dengan kita punya perancangan selepas ni? Ada apa-apa isu? So ada juga yang
yang tak dapat join hari ni sebab kita tengok hari ni dalam 17 orang saja hari ni. So hari ni pun ada dalam 17 orang saja. So untuk yang selebihnya tu saya pun record kita punya session hari ni. Saya akan upload dalam portal iaitu dalam Google Classroom. So nanti kamu akan hantar dekat situ lah. Yang mana tak sempat tu mungkin saya minta untuk tengok kat situ. So assignment saya akan siapkan hari ni. Maksudnya saya akan upload hari ni. So tarikh last hantar hari Jumaat ni lah. Okey, ada berapa lagi? So kita dah selama lebih kurang 45 minit dah ni. So sekiranya ada apa-apa boleh tanya. Kalau lah macam biasalah, sekiranya ada apa-apa kamu bolehlah direct WhatsApp dekat saya ke apa semua untuk kamu kita bertanya lah. So di sini saya nak tanya yang apa ni? Okay, so saya nak tunjuk kat sini. Nampak tak ni? Nampak kan? Okay, untuk PBL report. Tak nampak. Nampak tak? Tak nampak ah? Allah. Tak nampak, Doktor. Okay, nampak ah? Okay, nampak. Okay, untuk PBL report ni ada 3 orang lagi tak hantar. So Fikri Azmi, Sofwan Ramli dengan Tinesh Varan. So 3 orang lagi tak hantar untuk PBL report 1. Okay, ni saya akan update yang saya punya bahagian So yang ni apa dia ni? Okay, yang ni semua dah hantar. Okay, yang ni lagi 6 orang tak hantar. Iaitu sama juga, orang yang sama je ni. Fikri Azmi, Firdaus Nurizan, Luqman Hakim, Muhammad Haziq, Sofwan Ramli. Kalau orang yang sama tu rasa mungkin ada problem sikit kot internet. Itulah, itu yang hari ni pun saya tengok pun yang okay, ni semua dah hantar. Assignment 1. Assignment 1 lagi ramai, 14 orang tak hantar lagi. Ni Ahmad Azrai, Faris Izzuddin, Fikri Azmi ni. Fikri Azmi ni semua tak ada ni. Yang ni pun saya tak pasti siapa dia. Muaz, Muhammad Hazwan, Haziq, Hazriq, Syukri, ni On The Way, Hazim, Syahmi, ni pun sama juga. Yahdi Ishaq. So lagi 14 orang yang belum hantar lagi. So saya harap yang mana belum hantar ini, yang lab report ini adalah dengan Dr. Arullah lah. So cuma yang ni sahaja yang saya rasa semuanya hantar ni. So yang lain-lain tu, okay, so ini adalah salah satu juga attendant. So saya akan siap simple punya question, simple punya assignment. Dalam minggu ni kamu kena hantar sebagai kamu punya attendant juga. Doktor, saya yang assignment 1 saya dah hantar tapi ditulis missing ya. Saya pun sama, Doktor. Sebab kami tak tekan kat hand in tu kot. Yang ni yang kami jawab kat Google yang Form. Google Form tu kan kalau dah submit kan dia kira ni respon kan. Tapi saya dah respon dah ni. Dah respon dah. Tapi dalam tu tak kira ditulis missing. Mungkin kami tak tekan tu yang hand in tu atas tu. Kena tekan kot yang submit yang atas tu dekat my work tu. Kami jawab kat form. Kalau tak apa, yang ni kamu boleh hantar lagi. Kamu try hantar dalam hari ni dan esok saya akan ubah dia punya saya akan ubah dia punya submission date tu sehingga esok lah.
Untuk hari ni kamu try hantar hari ni. Boleh? Boleh. Saya akan ubah dia punya instruction ni kepada last date esok akan ni. So maknanya kamu sempat lagi lah nak ni. Okey, So saya letak ini April. Okey, Mei 4, saya letak 6. Esok. Lusa. Boleh Boleh. Okey. Okay, so boleh hantar due date dia 6 Mei untuk assignment 1 ni. Okay. So kamu ada masa lagi lah. So untuk hari Rabu ni, dia punya assignment assignment 1 kamu kena hantar lah. Okay. So selepas ni sekiranya ada apa-apa, so sekiranya perlu juga kita ada sesi macam ni lagi sekali. So beritahu, nanti kita akan set satu masa untuk kita discuss apa-apa yang berkaitan dengan thermofluid lah. So ada apa lagi? So kalau tak ada apa-apa, itu saja dari saya. Ada apa lagi tak sebelum kita last? Sebelum kita bersurai? Setakat ni tak ada apa-apa, Doktor. Tak ada apa-apa. Okay. So kalau yang itu saja dari saya. Okay, Sian. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okay.